Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zul Iskandar bin Muhammad Zim, semester 2. Ingin menceritakan tentang kajian lobi hotel di Malaysia. Meskipun hotel adalah penginapan ataupun tempat beristirahat sementara, tidak semestinya masyarakat kita membuat pemilihan yang agak remeh lah. Mereka juga mengambil berat dalam pemilihan untuk hotel. Dalam bab ni saya akan menceritakan tentang kemudahan-kemudahan di ruang lobi hotel dan di sekitarnya. Antara kemudahan yang boleh kita lihat di ruang lobi hotel seperti restoran, tempat pendaftaran, tempat beristirahat. Selain itu, corak susunan juga boleh diambil kira. Dan di antara kemudahan di sekitarnya, kita juga boleh lihat dari segi kemudahan tempat meletakkan kenderaan dan pengangkutan, restoran, gym dan lain-lain lah kita boleh lihat. Selain daripada itu, faktor seperti kedudukan hotel juga dipandang dan memain peranan. Antaranya kedudukan hotel yang berdekatan dengan mall, berdekatan dengan LRT, monorail, itu juga memudahkan mereka untuk pergerakan. Selain daripada itu, reka bentuk juga salah satu mempengaruhi pemikiran mereka untuk membuat pemilihan. Dan itu sajalah pengenalan awal bagi topik ini. Jom kita lihat ke topik seterusnya. Video ini menunjukkan kajian literatur trend di ruang lobi. Jika kita lihat diagram skematik lobi di atas, ruang lobi adalah ikon kepada ruang-ruang yang lain, yang dimana ruang lobi menjadi pusat peralihan ke ruang-ruang lain. Contohnya lobi ke guest room, ke restoran dan selainnya lah. Ini kita boleh lihat lah kepentingan lobi di dalam hotel. Dia bukan sekadar tempat pendaftaran, tetapi menjadi tempat yang paling penting di mana tetamu akan masuk ke lobi dahulu, barulah ke tempat-tempat yang lain. Okey, seterusnya ruang lobi yang mempunyai peralihan yang bagus dan menarik. Ini akan memudahkan pergerakan pelanggan ataupun tetamu di hotel itu, memudahkan mereka membuat pendaftaran. Sekiranya ada tempat berehat, mestilah mereka berehat. Okey, dari ini ruang lobi yang mempunyai sistem peralihan yang bagus dan menarik, ia akan memudahkan pergerakan tetamu di ruang tersebut. Keadaan ini juga membuatkan tetamu lebih rasa selesa dan tidak sedar akan kehadiran tetamu yang lain mengunjungi ke hotel tersebut. Dari ini menunjukkan bahawa sistem peralihan dan susun atur di ruang lobi yang bagus dan cantik memberikan keselesaan kepada tetamu. Ini menunjukkan bahawa dia pentinglah untuk sistem peralihan
dan susun atur. Okey, seterusnya saya akan menceritakan 5 hotel yang telah saya membuat kajian. Antara hotel yang pertama saya ingin ceritakan iaitu Shangri-La Hotel. Hotel ini berada di Kuala Lumpur, di pusat bandar lah, wilayah mana hotel ini sangat dekat dengan kemudahan seperti mall, monorail, pengangkutan, semua senang lah kat sini, berada di tengah-tengah bandar. Dari segi pengangkutan, saya ingat ia tak ada masalah untuk tetamu di hotel Shangri-La ni lah. Yang keduanya, jika kita tengok gambar di sebelah bangunan yang berada di KLCC tu, swimming pool. Hotel ni juga sediakan swimming pool. Senanglah kita untuk yang suka mandi-mandi, yang sudah bosan mandi dekat bilik air kan, mandi dekat swimming pool. Dari segi layanan tetamu, bawah ada gambar yang swimming pool. Layanan tetamu, diorang akan jemput tetamu-tetamu dari depan lobi. Dan bermula dari lobi, diorang sudah sambut diorang punya tetamu macam raja-raja lah. Sampai depan, terus dijemput sampai ke dalam, sampai ke kaunter, dia akan jemput. Ini akan menyenangkan tetamu dan memudahkan tetamu. Okey, bermula dengan pintu masuk ruang lobi lah Shangri-La ni, Shangri-La Hotel. Kita masuk akan nampak satu ruang, di mana ruang kolam mini yang ada air pancut, lepas tu ada tangga yang design cantik. Yang kedua, pergi masuk, ada kaunter, ruang kaunter pendaftaran. Lagi berhadapan dengan kaunter pendaftaran akan ada tempat beristirahat yang sangat luas. Selepas daripada tempat beristirahat akan ada satu restoran, yang sebelahnya ada kolam ikan, di macam cermin duduk sina lah, kita akan boleh nampak dari luar kolam. Antara 4 tempat ni, kolam mini, tempat pendaftaran, tempat beristirahat, restoran, antara okey, pertamanya mini kolam yang dihias air pancut dan sebelahnya ada tangga. Design kat situ sangatlah cantik, sehingga tetamu yang datang akan bergambarlah sebagai kenang-kenangan di situ. Tempat pendaftaran yang sangat luas, memberi keselesaan dan memberi ruang kepada tetamu untuk mendaftar. Dekat situ ada kesesatan lah untuk mereka membuat pendaftaran. Yang paling best saya ingat kat situ restoran dia dihias dengan lampu-lampu, dengan lighting, semua memainkan peranan lah dekat situ. Dekat tengah-tengah restoran akan ada satu orang yang bermain piano. Sambil kita makan, ada orang main piano. Dekat sebelahnya ada kolam ikan yang mempunyai air pancut. Kolam ikan tu kita boleh nampak dari dalam. Itulah antara kemudahan-kemudahan di ruang lobi Hotel Shangri-La. Okey, yang seterusnya saya telah melakukan kajian di Grand Hyatt Hotel. Ini adalah hotel yang kedua yang saya buat lah.
di mana lobinya berada di tingkat 38 dan mempunyai dua lobi. Mana dua lobi, tempat hanya ada 3 bahagian, iaitu tempat beristirahat, pendaftaran dan bagi tetamu yang ingin membuat pembincangan mereka lah. Dan yang di bawah tempat dan tingkat di bawahnya pula terdiri daripada restoran-restoran yang mengelilingi bangunan. Dari lobi ini juga kita boleh lihat pemandangan dari luar hotel, kerana dindingnya dibuat daripada atau menggunakan cermin. Jadi kita boleh lihat pemandangan di luar. Dan seperti Twin Tower, Menara KLCC, kita boleh lihat, dan bangunan berdekatan dengannya lah kita boleh lihat dari atas. Sebab lobi di Grand Hyatt berada di tingkat 38. Okey, kemudahan lain yang terdapat di Grand Hyatt seperti pengangkutan, kolam renang, gym, itu disediakan di Grand Hyatt, tapi di aras-aras yang berlainan lah. Dari segi kedudukannya pula, kita boleh lihat di tengah-tengah pusat bandar Kuala Lumpur. Jadi dari segi pengangkutan dia memang tak ada masalah. Untuk LRT, pengangkutan memang tak ada masalah. Untuk pergi ke mall atau tempat-tempat yang menarik di sekitarnya sangat banyak. Grand Hyatt tempat yang bagus lah, kerana lobinya berada di tingkat 38. Kita boleh lihat pemandangan dari atas ke bawah, dan tempat kedudukannya yang berada di pusat bandar menyebabkan kita senang untuk pergi ke destinasi yang menarik di sekitarnya. Okey, seterusnya kajian yang ketiga iaitu Grand Iron Deliment yang berada di Genting Highland. Saya akan menceritakan di ruang lobi Hotel Grand Element. Dia terdapat 3 bahagian, iaitu restoran, tempat pendaftaran, dan tempat beristirahat lah. Biasa. Di tempat pendaftaran di Grand Iron Deliment yang mempunyai ruang yang sangat besar. Ini kita boleh lihat di hotel ini ingin memberikan keselesaan apabila tetamu yang ingin membuat pendaftaran atau memudahkan pergerakan pergi ke area ke tempat-tempat yang lain, iaitu pergi ke guest room, restoran. Ingin memberikan ruang yang besar untuk tujuan peralihan, kerana lobi adalah satu ikon yang sangat penting berbanding dengan ruang-ruang yang lain. Restoran pula, kita boleh lihat dia mempunyai desain yang menarik, dan restoran ini disediakan untuk memberi kemudahan kepada tetamu-tetamu di Grand Iron Deliment lah, untuk sarapan, makan malam bagi mereka yang malas untuk keluar lebih jauh. Mereka hanya ingin turun dari atas ke bawah dan terus makan. Selain itu, kemudahan yang terdapat di Grand Iron Deliment, iaitu dari segi pengangkutan,
hotel ini menyediakan shuttle bus untuk pergi ke tempat-tempat yang menarik. Hotel ini juga berdekatan dengan tempat-tempat menarik seperti taman rekreasi, dengan mall-mall, tempat permainan seperti roller coaster yang berada di Genting. Hotel ini juga menyediakan swimming pool, gym, dan sebagainya lah. Okey, seterusnya Lesis Hibiscus Hotel, hotel yang keempat. Hotel yang keempat, saya membuat kajian, iaitu di ruang lobi yang terdiri daripada 4 bahagian disusun, iaitu tempat pendaftaran, tempat meletakkan bagasi, mini shop dan tempat beristirahat lah. Antara contoh pertama iaitu tempat pendaftaran yang menghadap pintu masuk yang direka. Mejanya sangat menarik dan mempunyai ruang yang agak besar di tempat pendaftaran, dan tempat rehatnya pula menyediakan meja dan kerusi yang sangat selesa untuk mereka beristirahat. Selain daripada itu, kita boleh lihat daripada kemudahan yang lain disediakan di Hotel Lesis Hibiscus ini, seperti swimming pool, gym, kolam renang. Kolam renang juga disediakan di dalam ruang bilik, dan di ruang bilik juga mempunyai pemandangan yang menarik, kerana Lesis Hibiscus adalah hotel dan resortnya yang membentuk bunga raya. Mempunyai dari atas kita boleh lihat resortnya membentuk seperti bunga raya ataupun bunga kebangsaan negara kita lah, iaitu Malaysia. Selain itu, kemudahan yang tetamu Lesis Hibiscus Hotel ni akan dapat seperti sukan di luar, seperti di pantai. Lesis Hibiscus menyediakan balon yang besar untuk permainan, untuk aktiviti seperti aktiviti berkeluarga dengan kawan-kawan dan sebagainya lah. Okey, hotel yang kelima, Double Tree by Hilton yang berada di Melaka. Kedudukannya boleh dikatakan sangat ideal, kerana dari hotel kita boleh melihat pemandangan Bandar Selat Melaka yang menakjubkan dan juga kesibukan Bandar Selat Melaka itu. Selain itu, hotel ini juga bersambung dengan Element Shopping Mall. Bersambung dengan Element Shopping ini menunjukkan satu kemudahan lah bagi pengunjung yang mengunjungi hotel inilah. Dan seterusnya, hotel ini menyediakan kemudahan dan keselesaan dari segi penyediaan dari permainan kanak-kanak, lobi, tempat penukaran wang asing bagi tetamu di luar negeri lah. Dan di ruang lobi hotel pula terdapat 4 bahagian, iaitu tempat pendaftaran, tempat meletak bagasi, tempat beristirahat dan restoran. Okey, di antara 4 bahagian ini,
di ruang lobi nombor 1 iaitu bahagian pendaftaran. Bahagian pendaftaran di hotel ini menyediakan tempat yang sangat luas. Ini kerana bagi memudahkan tetamu atau pelanggan di hotel ini untuk membuat pendaftaran. Dan ini kita boleh lihat juga hotel-hotel yang lain juga menyediakan susunan yang sama, iaitu dari segi keluasan tempat pendaftaran. Yang kedua, tempat menunggu atau beristirahat. Tempat menunggu dan beristirahat di hotel ini yang berada di tengah-tengah ruang lobi hotel yang berdekatanlah dengan tempat pendaftaran. Penyediaan tempat menunggu dan beristirahat disediakan kerusi dan meja yang sangat teratur. Yang ketiga, restoran. Restoran boleh katakan sedikit berasingan dengan yang lain. Ini kerana bagi mengelak daripada bau-bau yang tidak menyenangkan daripada makanan-makanan. Yang keempat, yang terdapat di ruang lobi ini, hotel ini, iaitu tempat meletak bagasi. Tempat meletak bagasi disusun sendiri oleh pekerja di hotel itulah. Dari pintu masuk hotel, terus pekerja hotel itu mengambil dan menyusun di tempat yang disediakan. Seterusnya, cadangan reka bentuk dan ruang. Gambar rajah ini menunjukkan di mana gambar rajah gelembung atau bubble diagram yang kebiasaannya dibuat pada peringkat awal oleh arkitek dan pereka dalaman. Ia juga digunakan untuk perancangan ruang dan organisasi. Pada pandangan dan cadangan saya lah yang telah saya buat di ruang lobi, iaitu meletakkan tempat hiburan, mini aquarium, penerimaan tetamu, tempat hiasan sejarah dan anugerah hotel, cafeteria, tempat beristirahat dan menunggu, dan tempat mesin Polaroid. Seterusnya, di peringkat kedua bagi reka bentuk dan ruang ialah aliran laluan, di mana aliran laluan adalah penting bagi tujuan untuk kemudahan pergerakan tetamu di hotel lah. Antara contoh yang boleh saya bagi daripada gambar rajah, iaitu nombor 1, dari pintu masuk ke kaunter, dan contoh kedua dari kaunter ke tempat beristirahat. Seterusnya, di peringkat ketiga dalam reka bentuk dan ruang ialah plan lantai ataupun floor plan. Plan lantai adalah bilik atau ruang yang dilihat dari atas. Plan ini boleh merangkumi pengukuran, perabot, peralatan. Selain itu juga plan ini memberi kemudahan untuk melihat lebih jelas susunan yang telah diatur. Antara item-item yang boleh saya jelaskan daripada gambar rajah floor plan yang telah saya cadangkan, iaitu piano,
sebagai tempat hiburan, mini aquarium, tempat menunggu dan beristirahat, tempat penerimaan tetamu, restoran, dan lain-lain lah. Okey, daripada itu saya juga telah meletakkan sedikit gambaran 3D untuk cadangan ruang dan bentuk yang telah saya cadangkan.